Sorry Ustazah, saya tak tunggu lama lah kot. Okey, tak apa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan menyambung sedikit pelajaran kita semalam. Saya katakan patutnya kita buat latihan hari ini, tetapi ada penambahan ada kita buat penambahan sikit pada pelajaran jenis-jenis ayat semalam. Jadi hari ini kita akan ulang sedikit supaya kita dapat lihat lagi contoh. Dan yang kami akan kongsikan pada hari ini tak ada dalam buku. Maknanya ini penambahan baru. InsyaAllah akan dimuatkan dalam cetakan kedua. Baik, saya terus kongsikan skrin. Jadi kalau boleh hari ini jangan tengok buku lah sebelum kita buat latihan tu. Pada latihan pun kita ada buat perubahan. Jadi kita buat sama-sama di skrin ya. Baik. Okay, semalam kita ceritakan tentang jenis-jenis ayat. Jadi ayat ada 3 jenis. Satu, ayat kerjaan. Ayat kerjaan. Macam mana nak kenal ayat kerjaan ataupun jumlah fi'liyah? Ia dimulakan dengan kata kerja. Itu yang pertama, ayat kerjaan. Kemudian ayat namaan. Ayat namaan pula dimulakan dengan kata nama. Maknanya kita dah kena jelaslah yang ni. Bila kata kerja, dalam mushaf kita ni kita buat dia berwarna merah. Jadi asal dia mula warna merah tu maknanya dia kata kerja. Kalau kata kerja, maknanya dia mesti dia ni maknanya boleh jadi ayat yang lengkap. Kalau kata nama pula, warna hitam. Kalau ayat namaan maknanya dia mesti mula dengan kata nama. Kemudian semalam kita juga dah melihat kepada ayat tidak lengkap ataupun disebut nama dia syibhu al-jumlah. Syibhul jumlah. Ayat tidak lengkap dimulakan dengan harfu jar ataupun zaraf. Zaraf ni ada 2, zaraf zaman ataupun zaraf makan. Zaraf posisi ataupun zaraf waktu. Okey, ni saya bubuh warna harfu jar dalam warna hijau kan selalunya. Jadi harf. Bila bermula je dengan harfu jar ataupun zaraf, maknanya dia tu ayat tidak lengkap. Ayat lengkap, apa beza ayat namaan, ayat kerjaan yang dikatakan ni sebenarnya dua-dua ni adalah ayat lengkap. Ni kedua-duanya ayat lengkap. Ataupun dalam bahasa Arab dia kata jumlah mufidah. Jumlah mufidah ataupun ayat yang lengkap. Sebab apa? Dia lengkap bila dia memberi kefahaman kepada pendengar dan juga penutur. Maknanya tak ada lagi soalan lepas tu. Terus faham apa yang disampaikan. Kalau ayat tidak lengkap ni, maknanya ayat tu tak faham lah. Dia tak, ayat yang tidak memberi kefahaman kepada pendengar ataupun penutur. Maknanya tak selesai lagi. Apa kita kata selain daripada perkataan tidak lengkap? Ayat tergantung. Nak sebut tu lah, terlupa juga. Maknanya ayat tu tergantung. Macam itulah. Hanging sentence. Baik. Semalam kita buat 3 bahagian. Hari ni kita tengok contoh lagi. Ini yang saya kata penambahan kepada nota semalam. Jadi ayat kerjaan dimulai kata kerja, jumlah fi'liyah. Contoh pertama. Bila kata kerja ni, kata kerja fi'il maklum ni kan. Dia maknanya satu kalimah dah siap-siap ada padanya. Maklumat tu dah lengkap. Iaitu ada maklumat tentang masa, kemudian maklumat tentang kosakata, vocabnya tu buat apa? Berdiri, dan juga siapa. Ada 3 maklumat tu. Masa, ini maklumat masa. Kemudian ada maklumat satu kalimah ni. Dan juga ada maklumat tentang ni perbuatan. Apa perbuatan itu. Dan juga ada maklumat tentang pelaku ataupun fa'il.
fa'il. Dekat sini pun dah tanda dah. Fi'il madhi, pelaku dia mereka. Jadi terjemahan dia telah berdiri oleh mereka. Ini kata kerja biasa. Maknanya satu kata kerja, ini yang dikatakan ayat lengkap juga ni. Walaupun nampak macam satu je kalimah, tapi dia ayat sempurna. Faham dah, mereka telah berdiri. Terus understood. Seterusnya kita tengok contoh kedua. Macam semalam kita dah buat yang ni. Khalaqallahul arda. Jadi ni ada 3 pula. Struktur dia ada 3. Maknanya dalam satu ayat ini, jumlah fi'liyah ni dimulakan dengan kata kerja yang macam tadilah kita kata dia dah ada maklumat masa, maklumat perbuatan dan juga maklumat pelaku ataupun fa'il. Tetapi ada kalanya dizahirkan pula pelaku tu. Ada pelaku selepas fi'il. Macam mana kita tahu dia pelaku? Jadi kerana ada isim tu berbaris dhammah. Bila ada isim berbaris dhammah selepas selepas fi'il, bila ada isim berbaris dhammah selepas fi'il, maknanya dia adalah fa'il, iaitu pelaku yang dizahirkan. Jadi sebab itu kita tambah oleh. Kita tambah oleh. Kemudian lagi satu, ada juga kadang-kadang ada isim berbaris fathah. Maknanya bila ada isim berbaris fathah, dia pula adalah maf'ulun bih ataupun objek. Jadi objek untuk cipta ni. Yang ni siapa yang mencipta? Kalau objek, apa yang telah dicipta? Apa yang pencipta itu cipta? Jadi kat situ baris fathah. Jadi bila ada jumpa baris fathah, isim berbaris fathah selepas fi'il, kita jumpa macam ni, kita tambah akan. Akan ni menunjukkan maf'ulun bih. Kod dia MFB. Ini struktur yang kedua. Struktur yang ketiga adalah kata kerja fi'il majhul ataupun fi'il majhul lah, kita dah belajar ni. Fi'il majhul macam mana nak tahu fi'il majhul daripada fi'il maklum? Tadi baris dia awal berbaris fathah, akhir berbaris fathah, di tengah-tengah dia tak sebut. Tetapi bila fi'il majhul dia akan menjadi UI. Atau kena ingat sikit UI. Maknanya daripada fathah tu dia jadi dhammah dan sebelum akhir menjadi kasrah. UI. Khuliqa. Terus kita tahu. Ia di sini bukan lagi fa'il. Tapi dia adalah naib fa'il. Jadi khuliqal insanu. Kalau saya tukar ni jadi al-ardu pun, maknanya khuliqal ardu. Telah dicipta bumi itu. Macam contoh ayat ni kan. Kalau ini katakanlah kita tak adakan Allah tu, perkataan tu tak ada, khalaqal arda, masih lagi ayat lengkap sebab maksud dia sama. Telah mencipta oleh ia akan bumi itu. Kalau tak ada. Tapi kalau katakan kita tak tahu pun siapa yang mencipta, kita tak tahu ia ni siapa, kita tukar yang ni tadi jadi dhammah contohnya, dan di sini jadi baris kasrah, khuliqal ardu, dia akan jadi khuliqal ardu. Dekat sini dia bukan lagi naib maf'ulun bih, tapi dia jadi naib fa'il. Ni fa'il dah tak ada. Khuliqal ardu. Okey, kita tengok contoh. Ni semalam kita dah buat tau. Jadi hari ni saya nak kita punya penambahan tu pada contoh. Nak melihat bagaimana MFB ni, macam mana ayat kerjaan ni, macam mana lagi dia appear dalam Quran. Jadi ini contoh yang keempat. Ada 3 kalimah di sini. Iaitu kalimah ha, lepas tu ada fi'il dan juga ada isim. Okey, ni fa anjainakum. Fa lalu anjaina telah menyelamatkan oleh kami. Ini satu kalimah. Dalam kalimah fi'il ni yang kita kata dia ada 3 maklumat tu. Maklumat masa, maklumat pelaku dan juga maklumat kata kerja. Jadi situ kami telah menyelamatkan oleh kami. Dia tak kira tahu. Kalau huruf ataf ni dia tak kira dia sebagai tak lengkap. Kalau ada fa ke apa, dia akan tengok yang ini je. Ni mesti lengkap juga. Anjainakum. Jadi kita tahu ni ayat lengkap. Lalu telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Ni kat sini dhamir pula. Dhamir. Bila ada dhamir selepas fi'il,
fi'il tu memang dah ada dah, siap-siap dah. Dhamir tu dalam fi'il ada fa'il. Jadi tak timbul soal macam kalau kita terjemahkan ni kan, lalu telah menyelamatkan oleh kamu, salah. Sebab untuk dia jadi pelaku pada fi'il ni dia tak samalah. Kat sini dah ada dah. Fa'anjaina ni, anjainakum. Maknanya telah menyelamatkan oleh kami. Ini fa'il. Tapi di sini bila ada dhamir selepas fi'il, ia adalah maf'ulun bih. Nanti kita kena tambah akan kamu. Lalu telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Macam itu. Ini kita kalau Boleh pakai tu. Tak ada juga. Hello. Ada dah. yang ni terjemahannya contoh 4 ni ada 2 subjek yang berbeza lah. Kami tu satu, kamu tu satu kan. Jadi kat sini kami tu subjek. If Cik Wan faham macam tu, betul. Kami ni subjek, tapi kom ni bukan subjek. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Siapa yang Kami telah menyelamatkan? kalau dalam bahasa Malaysia, kami telah menyelamatkan kamu. Yes, macam tu. Kami Jadi untuk kita terjemah ni, itu kita mafhum lah. Tapi sekarang bila kita tengok ni, kan kedudukan pada fi'il, fa'il tu dekat belakang. Macam ni, fa'il tu di akhir. Lalu telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Akan tu menunjukkan objek. Teacher, dia mula dengan fa. Kan, fa tu bukan huruf jar lah. Bukan huruf jar. Okey. Saya confuse sikit. Dia Jadi yang ni ayat lengkap lah. lengkap. Okey, so fa tu bukan jar. Fa tu ialah atau kita tak belajar kan? Boleh situ. Ada? Tak belajar? Atof. Ada, cuma tak explain detail. Tapi Okey, kita kenal je. okey. Kita Peranan kenal. atof ialah apa? Dia menyambungkan ayat ni. Okey. Okey, contoh kelima. Cuba kita tengok contoh 5 ni. Sama juga. Ni kita dibantu dengan warna tau. Kita ni dibantu dengan warna. Yang 4 dengan 5 tu yang barulah. Ni yang 4. Okey. So, sekarang kita tak apa. Okey, contoh yang tak ada. contoh lagi complete lah. Banyak lah. Okey. Contohnya kita tambah contoh. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Jadi dekat sini, bila ada fi'il, dia dah siap-siap maklumat. Dia mesti 2 sekali ada. Setiap Suara teacher tak dengar. suara saya tak dengar. Allah Slow. Slow. Tapi perlahan. Dia terjatuh sikit. Sekejap ya. Minta maaf. Tak, saya melekatkan dia kat sini. Okey, ni sekarang dengar. Dengar tak? Jelas? Dengar tapi lebih perlahan daripada sebelum ni nak. Lebih perlahan pula. Allahu Akbar. Okey. Boleh? Tak keluar. Kan nak pegang kan? Macam ni boleh dengar? Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Kena pegang ke? Okey. Tak berapa. Kalau saya lepas dia tak berapa ya? Okey. Baik. Jadi kita tengok pada contoh kelima ni, maknanya kan kita tahu bila dalam fi'il, setiap fi'il tu dia dah terbina, siap-siap dah, built-in dah fa'il. Jadi kalau kita tengok FA, maknanya lah oleh engkau. Default ni asal dia tu kalau fi'il amar, mana fi'il amar. Bila kita tak bubuh sebelah dia tu fa'il ke dia punya fa'il tu, maknanya understood. Yang asal tu ialah engkau. Dia punya pelaku dalam tu ialah engkau. Jadi bila ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Ni yang kita kata maf'ulun bih. Dia ni lah yang adalah objek. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Ni ada 2 lah. Maknanya hari ni kita tambah lagi kita punya pemahaman daripada semalam tu. Satu, bila ada isim berbaris fathah selepas fi'il, kita tambah akan. Dalam terjemahan kita tambah akan. Dan juga bila ada dhamir selepas fi'il, juga kita tambah akan. Dhamir selepas fi'il. Sebab maksudnya dhamir tu outside, dia bukan yang built-in tu. Macam tu. Kalau yang built-in tu dizahirkan, dia jadi baris dhammah. Macam tadi kita tengok yang atas ni.
Ini kalau dizahirkan dia mesti baris dhammah. Yang ini mesti baris fathah. Yang tetap tu fathah ni. Jadi fathah dia jadi objek kepada ihdi. Dia ada dua keadaan. Bila ada dhamir selepas fi'il tambah akan. Maknanya dia maf'ulun bih. Dan jika ada isim berbaris fathah selepas fi'il pun kita tambah akan. Itu juga menunjukkan dia tu maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni boleh jadi satu, boleh jadi dua. Maksudnya kat sini ada dua lah. Satu, ada dua. Satu tu dengan dhamir, satu dengan fathah. Macam mana pula yang ni? Al-mustaqimah. Ini kita belajar masa frasa sifat kemarin. Jadi as-siratal mustaqimah, kita tahu dia frasa sifat kenapa? Di sini di sini bentuk dia mesti sama bentuk. Yang kedua ni kalimah yang mengikut tu mesti sama bentuk makrifah ataupun nakirah. Lepas tu mesti sama baris akhir dan juga meniru dari segi jantina dan juga bilangan. Jadi kat sini kita tambah yang akan jalan yang lurus. Objek. Ada dua objek. Maf'ulun bih tu maksud dia apa? Yang kena buatlah. Dengannya. Maf'ul buat. Maf'ulun bih dia merujuk kepada ihdi ni lah. Maknanya ihdi lah. Ihdi. Na dia pun maf'ulun bih juga. Dia kalau kita kata tunjukkanlah oleh kami. Salah. Tak boleh. Sebab dekat dalam ni dah ada dah engkau tu. Tak salah lah kalau kita kata tunjuk. Maf'ulun bih tu objek. Jadi engkau ni fa'il. Na ni objek. Sini pun objek. Objek ni ada pula penambahan penerangan kepada objek. Objek tu macam mana? Dia bersifat lurus contohnya. Dia kalau kita silap kita boleh kata tunjukkan oleh kami. Salah lah. Okey, itu salah lah. Salah lah. Okey. Itu dia punya point tu. Point tu na tu lah objek. Objek. So Betul. Allah, kita minta kepada Allah tunjukkan kepada kita semua apa dia? Tunjukkan Jalan yang lurus. Ni So, objek dua lah. yang kedua. Dua lah. Objek kedua. Kita doa, inilah doa sebenarnya. Doa. Kita doa kepada Allah supaya kita ni Allah tunjuk jalan yang lurus. Semua doa macam tu kan. Semua doa kalau minta baru kita tahu dia doa sebab dia fi'il amar. Tunjukkanlah oleh engkau banyak Rabbi firli contohnya. Ampunkanlah oleh engkau. Ini doa yang paling penting sekali sebab kita baca doa tiap-tiap hari. Betul. So jalan lurus tu Al-Quran kan. Betul. Kalau kita tadabbur ayat ni, jalan lurus adalah Al-Quran. Betul. Ada ayat yang menjelaskan apa jalan lurus. Jadi kalau kita nak jadi jalan lurus, kita kena belajar Al-Quran lah. Betul. Itu je. Dia punya pengajaran. Ya, betul. Sebab kita baca doa ni tiap-tiap hari. Pada saya ini doa yang paling penting sekali kita kena amalkan dalam bulan puasa. Betul. Untuk dapat darjat takwa. Okey. Baik. Contoh yang ke-6, kita pergi pada contoh yang ke-6. Ni simple je lah. Dia kadang-kadang ayat tu yang selapis lah yang kita tunjuk ni yang selapis. Tapi ayat selapis ni walaupun dia ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja, dia boleh juga jadi bercantum dengan ayat-ayat yang lain tu yang kadang-kadang kita tengok macam banyak aja kan. Merah-merah. But ini yang paling basic, struktur yang paling asas. Jadi dalam contoh ke-6 ni, ada verb bila kata ada je start dengan kata kerja, maknanya itu ayat kerjaan. Contoh macam ni, ishtarau. Ishtarau. Asal dia ishtarau. Tapi bila baca sambunglah. Ishtarau dhalalata. Ni ada isim berbaris fathah selepas fi'il. Telah membeli oleh mereka akan kesesatan. Kita tambah di situ. Akan. Ya. Yang mana?
Bila kita lah kata maf'ulun bih, kita tambah akan. Kita nampak. Tapi tak semua baris fathah tu maf'ulun bih. Tidak semua. Ini kita baru belajar. Modul 1 kita cuma belajar, kita nampak isim berbaris fathah selepas fi'il, biasanya maf'ulun bih lah. Kita kata objek, kita tambah akan. Apa nak buat bila nak terjemah? Tambah akan. Kita kan nak kenal, kita belajar kenal supaya kita boleh terjemah. Nanti kita buat latihan. Bila kita buat latihan tu, insya-Allah kita nampaklah. Ayat namaan semalam penambahannya ialah pada contoh keempat, waquduhan nas. Maknanya cerita pasal khabar ni kan. Mubtada. Apa syarat mubtada semalam kita kata? Mubtada ni biasanya mesti kalau dia isim yang boleh ambil baris depan lah. Dia mesti makrifah. Makrifah, ya, isim makrifah. Ataupun dhamir marfu', dhamir munfasil. Ataupun dhamir munfasil. Macam ayat ni. Dhamir mabni lah. Isyarat. Dhamir munfasil ataupun isim mabni. Isim mabni yang lain. Boleh. Zalika, betul. Isim isyarah boleh. Macam itulah. Maknanya ini boleh jadi dia adalah mubtada. Lepas tu kalau dan juga dia kalau boleh ambil baris, dia akan baris dhammah. Contoh macam alhamdu. Mesti baris dhammah. Jadi dia mubtada. Kemudian khabar. Khabar pun mesti kalau dia isim biasa ke dia mesti baris dhammah juga. Macam ni pun dia baris dhammah, tapi sebenarnya dia lebih kepada dhammah disebabkan waw ni dalam ni. Tu tanda dia lah. Jadi bila kalau kita tahu ada mubtada, lepas tu mesti ada khabar. Apa kita nak buat dalam terjemahan? Tambah adalah. Jadi kat sini kami, kalau kita tak nak macam ni, kami muslihun tu kita kata kami orang yang membuat perbaikan. Ini yang belajar nahwu tu kena tambah adalah sebab dia menunjukkan khabar. Kalau khabar kita tambah adalah. Jadi semalam kita dah buat dah. Dalam khabar contoh kedua ni, khabar tu boleh juga selain daripada isim macam ni, satu boleh juga jadi khabar tu dengan jumlah fi'liyah. Maknanya dia gunakan khabar ni, tapi khabar ni khabar jumlah fi'liyah. Ayat kerjaan. Jadi saudara-saudara bagi mereka, mereka menyesatkan akan mereka. Macam dua. Kita dah buat dah semalam. Dalam ayat ni ada fi'il, ada fa'il dan ada juga maf'ulun bih. Okey, ini ayat namaan kerana bermula dengan kerana dia bermula dengan isim makrifah, isim baris dhammah. Jadi ni isim ni mesti jadi mubtada. Alhamdu, segala pujian kesyukuran itu. Jadi ataupun pujian kesyukuran itu bagi Allah. Sepatutnya tambahlah adalah kan? Adalah bagi Allah. Tambah pun boleh. Tapi kita tak cakap dia ni khabar. Tapi sebenarnya dia adalah khabar syibhi jumlah. Khabar yang dibina ataupun khabar daripada ayat tidak lengkap. Syibhi jumlah. Sebab apa syibhi jumlah? Sebab dia bermula dengan li, harfu jar. Jadi sebetulnya sebenarnya ada khabar. Kat sini ada khabar. Tapi khabar tu mahzuf lah. Dia dihilangkan. Sepatutnya khabar dia wajibun. Jadi kalau kita nampak ni, terjemah dia, segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Lebih lengkap lah ayat tu. Macam itulah. Itu ditafsirkan para ulama lah. Ya. Berdasarkan dalil daripada Nabi SAW. Macam itulah. Jadi contoh yang keempat, dia maknanya mubtada dia terdiri daripada frasa nama. Mubtada frasa nama. Waqud. Waw ni bukan harf. Warna hitam ya. Jadi bukan harf. Ni memang sebahagian daripada perkataan tu. Perhatikan. Dia berbaris dhammah. Dia makrifah ke nakirah? Hari tu kita buat exercise frasa nama. Makrifah ke nakirah? Makrifah. Makrifah sebab ada ha. Ya, sebab dia bersandar mudhaf bersandar kepada ha. Ha tu isim mabni, dhamir. Dhamir mesti makrifah. Jadi kita terjemahkan bahan bakar baginya. Kalau kita nak buat ayat lengkap, maknanya di sini kita dah boleh tukarlah bahasa kita. Kalau kita kata permulaan ayat, kita bubuhlah huruf besar.
Macam tu kalau kita nak keluarkan, kita tulis. Nak menunjukkan dia ni permulaan ayat. Tapi untuk kita belajar terjemah ni tak payah. Kita nak boleh terjemah dulu. Keluarkan maksud tu nanti. Maksudnya at another time perhaps insyaAllah. Jadi waquduhan nas, bahan bakar baginya. Nampak ni baris dhammah khabar adalah manusia. Itu penambahan. Adalah manusia. Okey. Contoh kelima. Ulaika allazina sadaku. Maknanya contoh ni ialah dia ada embedded. Kita kata selapis, dua lapis tu. Ayat berlapis sedikit lah. Jadi ulaika mubtada, khabar dia sebenarnya begini. Khabar ni macam itulah. Orang-orang yang telah benar oleh mereka. Tapi dalam orang-orang yang telah benar ni pun ada dia masukkan lagi. Ni ayat jumlah fi'liyah dalam dalam clause ni lah, dalam frasa ni. Yang teacher kata berlapis macam berlapis. Ni berlapis lah. Ni berlapis. Ini lapisan pertama dia. Lapisan pertama sodaku. Oh, sadaku. Ni kan itu jumlah fi'liyah. Ayat lengkap. Okay. Kemudian allazina sadaku, ini bukan ayat lengkap lah. Orang-orang yang telah benar oleh mereka. Di mana? Lapis pertama adalah sadaku. Lapis pertama sadaku kan. Okey, lapis kedua. Yang ini pun sebenarnya ayat selapis juga. Maksudnya macam ni. Dia masukkan. Embedded. Jadi kat sinilah kedua. Mereka itu adalah orang-orang yang telah benar oleh mereka. Jadi kalau kita mafhum tu, kita faham ini merujuk pada yang sama. Ini dengan ni sama. Jadi kita katalah mereka itu. So ayat lengkap boleh jadi khabar lah. Ayat lengkap memang boleh jadi khabar. Tapi khabar tu dah jadi ayat lah. Satu ayat yang lain pula. Dia banyak. Kalau ayat Quran kan macam tu panjang. Tapi kita kebolehan kita bila kita mahir memenggal ayat tu, kita lebih jelas. Ini merujuk siapa, ini merujuk siapa. Cerita tu lebih fahamlah insya-Allah. Contoh keenam. Ba'dukum li ba'din adu. Boleh juga khabar tu jauh sikit. Boleh jadi khabar jauh sikit daripada mubtada. Maksudnya dekat tengah-tengah ni ada khabar, ada syibhi jumlah. Ni syibhi jumlah. Li ba'din syibhi jumlah. Sebelum mubtada dia ba'dukum. Sebahagian daripada kamu bagi sebahagian yang lain. Ni dia punya khabar ni jauh kan. Tapi kita kena letak juga adalah musuh. Adalah musuh. Kalau tak ada li ba'din, katakan tak ada li ba'din ni, kata kita cancel dia. Sebahagian daripada kamu adalah musuh. Boleh juga li ba'din. Sebahagian daripada kamu aduwun li ba'din. Allah ayat tu kita akan jumpa macam tu kadang-kadang. Sebahagian daripada kamu adalah musuh bagi sebahagian yang lain. Boleh juga. Tapi dalam ayat ni, sebahagian daripada kamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh. Cuba bandingkan ayat tu. Kalau sebut begitu, kalau sebut macam ni, apa beza dia? Dari segi penekanan. Jadi kalau kita apa ni? Kita hilangkan ba'di tu. Jadi ba'dukum adu. Boleh juga. Boleh juga. Ataupun kita boleh peranan di bab dia peranan ayat ni. Peranan nak ceritakan kamu, sebahagian daripada kamu kepada sebahagian yang lain. Antara kamu tu saling bermusuh. Adalah musuh. Bagi dia lagi jelas lah. Bagi jelas lagi. Ni maksudnya macam details. Adalah musuh. Yes. Jadi Allah letak sebahagian yang lain. Mana ceritakan this group of people. This a bit jauh lah. Sebahagian daripada kamu bagi detail. Bagi lagi more information. Jadi tak pastilah. Ada banyak. Ayat ni banyak. Dekat dalam tu banyak. Jadi ni maknanya boleh juga dia akan jadi detail yang kemudian. Maknanya dia dikemudiankan dia pun boleh jadi. Boleh jadi. Maknanya dia lepas tu. Tapi kita kena perhatikan apa dia. Tengok baris tu. Baris ni lah very important dia pada baris tu. Jadi khabar mesti juga dalam keadaan marfu' ataupun mesti baris dhammah lah kalau dia boleh ambil baris. Itu pada bawah sebab apa jar? Jar. Okay. Jadi li ba'di ni syibhu jumlah.
Sif jumlah. Hmm. Sebab ada mula hujah. Tapi dia bukan khabar syibhu jumlah sebab ada isim yang baris dhammah. So dia tak boleh kata dia ni khabar dalam bentuk syibhu jumlah macam alhamdulillah tadi. Alhamdulillah boleh kata khabar syibhu jumlah. Alhamdulillah ni kita tak nampak ni kan. Ini tak ada dalam Quran, tak ada. Itu saya cerita tadi tu tafsir ulama. Jadi alhamdulillah maknanya khabar dia apa? Khabar dia khabar syibhu jumlah. Dia menjadi khabar dengan menggunakan ayat tidak lengkap. Yang teacher tak wajib tu itu ulama lah. Dia tafsir. Ulama tafsir lah. Tafsir. Syibhu tu menyerupai. Syibhu. Maka kita cakap muka dia syubhat. Perkataan tu. Syibhu, perkataan tasyabaha, tasyabuh. Itu semua dia punya pokok dia samalah. Syibhu menyerupai ayat. Jadi kita mafhumkan ayat tak lengkap. Macam ayat. Contohnya, kita tengok kat bawah ni. Contoh ayat tidak lengkap. Semalam kita buat sampai mana? Kita buat inda rabbihim. Ni contoh tambah penambahan. Contoh macam bismillahirrahmanirrahim tu lah. Dia kan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tak lengkap. Sebab dia dimulai dengan harfu jar macam ni. Contoh ni. Contoh ketiga. Contoh pertama, dimulakan dengan zaraf makan ataupun zaraf zaman. Ini zaraf makan. Di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Kadang ada boleh jadi banyak benda tu. Di sisi bagi Musa, daripada siapa-siapa. Maknanya tu semua tu tak lengkap. Tapi dia boleh menjadi pelengkap ataupun dia akan boleh attach lah kepada ayat yang lain. Jadi ni maknanya syibhu jumlah. Kalau kita boleh terjemah, dah khalas, cukup. Kita akan lihat. Sebab benda ni bukan kita nak buat ayat. Kita nak tengok Quran dan cuba faham. Kedua, contoh kedua, dia mulakan dengan zaraf zaman idh. Maknanya ayat ni tergantung. Macam ni tadi, inda rabbihim, tiba-tiba je kan. Macam di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Apa yang di sisi bagi Tuhan bagi mereka? Siapakah kena buat? Apa? Tak ada. Tak ada information tu. Tu yang tergantung. Kalau wa idh ja'alnal baita. Dan ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan Baitullah. Bunyi macam banyak. Ada fi'il semua ada. Isim, baris, fathah pun ada. Ada maf'ulun bih. Macam jadi kerana ada zaraf zaman ni terus jadi maksud dia tak lengkap. Sebab tergantung. Dan ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan Baitullah. So, apa? Kenapa pula? Macam tu. Dan ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan Baitullah. Kalau tak ada dia, kalau dia ni tak ada, kami telah menjadikan oleh kami Baitullah itu. Kan? Kalau tak ada zaraf ni. Dah lengkap. Tapi dia sekarang balik semula jadi tak lengkap kerana ada zaraf zaman depannya. Ada cerita lagi lah. Ada cerita lagi lah. Maknanya ayat ni tak lengkap. Tapi Mungkin kalau kita sambung syibhu jumlah ni, sebelum tu ada apa ni? Khabar. Boleh sebelum tu apa ni? Mubtada. So syibhu jumlah boleh jadi khabar lah. Boleh. Boleh. Syibhu jumlah boleh jadi khabar. Cerita ni tak lengkap sebab ada cerita lagi. Ada Cerita lagi. Kita Belum habis lagi. Betul. Contoh yang ketiga ialah fi kitabim mubin. Maksudnya dia nampak macam panjang. Macam kita rasa kita tahu kitab yang nyata. Yalah ini perasaan sifat. Kitab yang nyata. Apa benda? Fidel. Apa yang berada dalam kitab yang nyata? Siapa? Macam itulah. Maknanya dia tak lengkap. Ayat ni tergantung. Sebenarnya senang lagi nak kenal syibhi jumlah. Dan syibhi jumlah ni selalu bersama-sama dengan fi'il dan juga isim yang lain. Are you okay? Okay. Okay, cuba kita buat latihan. InsyaAllah bila kita buat latihan ni, kita lebih jelas lah. Okay, contoh ni. Humul muflihuna. Ia adalah ayat namaan. Sebab ada hum kan? Hum mereka. Jadi tambah adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ini mubtada, itu adalah khabar. Ini mubtada, khabar. Ni jelaslah senang. Yang penting kita tambah. Tambah adalah. Okey, kita tengok yang ni. Subjek. Kepala, benda, tajuk. Boleh. Benda, kepala, tajuk. Boleh semua.
Betul. Isim makrifah. Macam ni isim makrifah lah. Sebab dia dhamir. Dhamir semua isim makrifah. Mubtada. Dan dia boleh juga jadi macam tadi tu kita nampak khabar mubtada dia ialah mudhaf-mudhafun ilaihi. Tapi kita kena tengok mudhaf tu punya baris. Macam tadi ikhwanuhum. Tadi yang ni kan waquduha. Ni dia boleh jadi mubtada. Ni mudhaf, waqud mudhaf, ha tu mudhafun ilaihi dia. Dia mesti boleh jadi mubtada juga macam ni. Itu frasa nama kan? Frasa nama. Tapi dia masih lagi apa ni makrifah sebab buruh. Makrifah sebabkan ha ni. Okey. Lagi macam ni, ikhwanuhum. Ni pun frasa nama. Frasa nama, itu frasa nama. Ya, betul. Okey, kita cuba buat contoh. Okey, semua participate, semua kawan-kawan online tolong buka mikrofon supaya kita boleh sama-sama Jadi kalau kita silap pun tak apa, kita ni kan tengah belajar. Lagipun kita bukan nak buat ayat baru, kita hanya nak kenal dan boleh terjemah. Lepas tu kita kena terjemah. Okey, kita tengok, kita baca dulu rubrik ataupun arahan. Kita kata apa? Tandakan jenis ayat di bawah dan terjemahkannya dengan berpandukan contoh. Terjemahkan bersama guru. Kena terjemah. Sebab objektif pelajaran ialah mengenal dan terjemah. Kalau kenal tapi tak terjemah, belum boleh tahu sama ada kita faham ke tidak. Kemudian kita akan buat latihan tambahan dengan mengenal pasti jenis kalimah dan ayat. Seterusnya menterjemah seluruh juzuk 1 pada buku latihan terjemahan Al-Quran dengan bantuan buku panduan dan bimbingan guru. Ini Jumaat lah esok. Yang nombor 3 ni esok lah. Kalau siapa datang sini. Kita cubalah as much as we can. Untuk hari ni kita buat latihan ni dan kita terjemahkan dulu. Baik. 1.1 tu maknanya ayat. Rujukan ayat. 1 is Fatihah. Ni surah. Ni nombor surah. Dan ini nombor ayat. Nombor surah. 2 Al-Baqarah dua surah Al-Baqarah, 5 ayat dalam Al-Baqarah. Gitu. Baik, cuba kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa? Ayat kerjaankah? Ayat namaankah? Ayat tidak lengkap. Okey. Kenapa ayat tidak lengkap? Tidak lengkap hafjah. Sebab dimulai dengan harfu jar. Harfu jar. Jadi macam mana nak terjemah? Dengan Bismillahi. Ini frasa nama. Bagi Allah. Dengan nama. Bagi Allah. Allah. Ya Maha Ar-Rahmani. Frasa sifat. Yang Maha Pemurah. Maha Pemurah. Yang Maha Penyayang. Tambah lagi. Yang Maha Penyayang. Ini sebab merujuk kepada Allah, bolehlah kita besarkan huruf Y tu. Tapi saya tak buat macam tu Boleh. Silakan. Patutnya pun dah tak payah nak tulis. Tapi kalau nak belajar memang elok tulislah. Maksudnya maksud saya tu buat terjemahan di bawah tu. Okey, kita tengok yang kedua. Contoh yang kedua. Ayat. Kerjaan. Ayat kerjaan. Sebab bermula dengan PN. fi'il. Ni fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi apa terjemahan dia? Telah mengunci. Sebut je fi'il madi 3 perkara. Iaitu masa dia kita kena tambah telah. Itu kata kerja dia. Apa dia? Mengunci. Mengunci. Tak tahu mengunci tak apa, teacher bagi tahu dulu. Dan boleh juga tengok dalam mengunci. Oleh siapa? Oleh This is very important. Pelaku. Oleh ia. Okey, sekarang ada isim berbaris dhamma selepas fi'il. Kita tambah apa? Oleh. Tambah oleh Allah. Oleh Allah. Menunjukkan itu adalah fa'il.
Ala Atas. Ke atas. atas qulubihim. Hati. Hati Bagi mereka. Hati tambah apa? Bagi mereka. Bagi. mereka. Bagi mereka. Inilah frasa nama. Ini frasa nama, betul. Jadi telah mengunci oleh ia. Lepas kita buat ni, biasakan selepas je kita terjemah, kita baca balik semula apa yang kita terjemah. Telah mengunci oleh ia, oleh Allah atas hati-hati bagi mereka. Itu maksud dia. Ya? Ayat tu. Ustazah, Ya, sekejap. qulubihim Soalan tak? qulubihim ni Ya, apa Encik Wan, mudah dekat sekali. Sekejap ada dekat online, sekejap ada di soalan di sini. Jadi khatamallahu tu Ha? menguji oleh ia, oleh Allah, oleh ia tu pun Allah lah kan. Maksudnya. Dan Okey. Kali kedua kita baca ataupun kali ketiga kita baca, kita bolehlah buang satu ni. Mana kita buang yang ni? Telah mengunci oleh Allah. Now kita jelas siapa pelaku dia. Kita tahu Allah. Sebab isim berbaris dhamma selepas fi'il dan juga kita ada clue bawah tu dia fa'il. Jadi ia merujuk kepada ni isim tu. Okey, tadi soalan di online apa dia? Ada soalan? Sama Kulub tadi. Kulub. Okey, apa dia soalan mengenai kulub? Kenapa? Kalau qulub ustazah, kalau qulubihim tu, qulubihim tu mudafun ilaih tu kita kena bagi tahu ke ustaz? Bagi tahu kat siapa? Tak ada. Tak ada. Maksudnya dia tak bagi tahu, dia tak akan bagi tahu kita ni mudaf. Ni kita dah belajar jadi kita yang tahulah. Ni bukan qulubihim dia qulubhim. Maknanya qulubihim. Qulubi ni satu perkataan. Kadang-kadang ada orang ingat B ni huruf jar. Dia bukan. B bukan huruf jar. Qulub ni satu perkataan yang memang terbeza. Dia asal dia qalbun lah. Hati. Satu hati. Seketul hati. Jadi kalau qulub, jamak. Dia macam mana kita nak kenal mudaf. Mudaf tu kita belajar itu kita mesti kenal dia dah. Maknanya dia isim cacat. Isim cacat macam mana? Dia kat depan dia tak ada alif lam. Dekat akhir dia pun bukan tanwin. Dia isim cacat. Jadi isim cacat mesti bersandar kepada isim makrifah atau isim yang isim sempurna yang lain. Sama ada yang ini baris tanwin ataupun dia Jabat taksir. jamak taksir, betul. Hati-hati, jadi kita tambah frasa nama bagi ataupun min ataupun li ataupun fi. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey. Cik Hashim tanya, ini apa? Ini menunjukkan mudhafun ilaih. Kalau kita nampak je ada frasa ada tanda ni, kod ni MIL, maknanya qulub ni mudhaf lah. Dia macam tu. Perkataan yang sebelum dia tu, perkataan yang ni majrur, dia ni majrur, maknanya itu mestilah mudhaf ni. Kalau dia ada gitu. Kalau ada MIL, maknanya sebelum dia tu adalah mudhaf. So majrur tu ialah mudaf lah. Mudhafun ilaih tu majrur. Bukan dalam hal ini, yes. Dalam contoh ni, qulubi ni adalah majrur. Kenapa dia majrur? Kerana di awal dia ada harfu jar. Harfu jar ni apa tugas dia? Ni saya sambil recap ni. Baris bawahkan. Mengkasrahkan. Baris bawahkan ustazah. Yes. Isim selepasnya berbaris kasrah. Contohnya majrur tu kan. Tu kepada him ke majrur? Majrur yang pertama ni majrur kerana harfu jar. Kedua, dia ni pun majrur kerana dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mesti majrur. Jadi ustazah, bila ada apa ni ala ni dia lepas tu mesti majrur ustazah. Yes, kalau ada harfu jar, perkataan selepas dia mesti majrur. Lepas harfu jar ada berapa? Yang kita belajar. Ada 9 yang kita belajar. Min, ila, an, ala, bi, ka, la. Itu kita boleh tengok dekat dalam muka surat berapa buku kita? Buku kaedah?
Awal-awal lagi kita dah belajar tentang harfu jar. Boleh mengulang dekat situ dan perhatikan. Harfu jar dia ada, dia Kesudahan. perkataan selepas dia beri kasrah. Dan harfu jar bertugas untuk isim sahaja. Harfu jar dia tak ada untuk lain. Okey, tanya sebab macam majrur tu atas tu kan him. Okey, dia macam ni. Kalau yang betul. Kalau yang bahasa Arab, bagus soalan tu. Tapi sebenarnya ada diterangkan. Biasalah, tapi tak apa. Saya terangkan lagi sekali. Maknanya macam ni, bila kita sekarang ni kita dah start, kita buat apa tahu? Kita dah start aware pasal benda ni. Jadi kita dah start dah bertanya. Itulah saya kata soalan tu bagus. Maknanya progress tu betul lah tu. Okey, kita baca bahasa Arab daripada kanan ke kiri. Yang kita nak baca ni maknanya dia daripada kiri ke kanan pula, maknanya dia akan korespond dengan ni. Kalau dia ada dua kalimah, satu, dua, ini satu, sekejap saya bagi ni. Saya bagi dekat sini satu, ini dua kan. Nampak macam ada, memanglah satu perkataan dia merujuk pada satu benda. Satu benda tu apa? Hati-hati. Tapi dia terdiri daripada dua kalimah. Satu kalimah isim yang ini, satu lagi dhamir. Jadi yang pertama ni daripada belah kiri. Ni Majrur. yang him tu yang kedua. Macam itulah. Ni. Nampak macam criss cross tapi sebenarnya the way kita baca. Yang bahasa Melayu kita faham macam itulah. Kiri ke kanan. Jadi macam tu yang kita kena buat. Kalau yang kita boleh pisahkan tu tak apa, kita boleh letak je bawah kan. Dan directly kita nampak. Ini yang dekat-dekat lah. Okey, lagi satu kita boleh tengok dengan menggunakan warna. Betul-betul. Sama. Okey, kita tengok ayat ni. Fi qulubihim maradun. Jadi ayat tidak lengkap ke ayat namaan atau ayat kerjaan? Ayat tak lengkap. Ayat Tak tidak lengkap. lengkap. Okey, terjemahkan. Dalam Hati-hati hati-hati bagi mereka Ada tak terletak bagi. Kena letak bagi dulu. bagi mereka Dalam ada hati penyakit. bagi mereka. ada Ini mubtada yang dikemudiankan. Dia baris dhammah. Ini bukan ayat, ni ayat tidak lengkap betul. Tapi yang tidak lengkap tu sebenarnya di sini je. Sini je. Ni je ayat tidak lengkap. Bila ada isim berbaris dhammah walaupun dia nakirah, dalam ni maknanya dia dah melengkapkan dah. Dia dah jadi semula ayat lengkap. Ni ayat namaan. Ini adalah ayat namaan kerana dia ada mubtada ada isim yang berbaris dhammah sahaja dalam dalam macam nampak macam syibih jumlah kan? Ya. Okey. Yang ini je yang tidak lengkap. Tapi bila ada perkataan macam ni, maknanya isim tu berbaris dhammah dalam syibih jumlah tu, berarti dia dah jadi lengkap kan. Dia dah melengkapkan seluruh. Ni ayat namaan lah. Nama dia ayat namaan. Jadi kita tambah apa? Bila kita nampak, maknanya ni apa? Mubtada muakhar. Mubtada yang Adalah. dikemudiankan. Jadi Mubtada kita selalunya selalu awal. tapi mubtada ni diakhirkan. Kenapa dia akhirkan? Sebab dia ni dia kalau mubtada mesti mesti makrifah. Tapi ni nakirah. Tapi kita kena tambah juga, ada tambahan. Kita tambah apa? Di sini kita tambah ada. Kita tak kata adalah, kita tambah ada ataupun kita kata terdapat. Terdapat. Sebab kita sama ada atau terdapat. Apa sebabnya? Yes. Kita tak boleh cakap adalah. Apa sebab? Okey. Sebab Kita tak boleh kata adalah sebab dia bukan khabar. dia bukan khabar. Dia mubtada yang dikemudiankan. Jadi kalau kita bayangkan dia sebab dari segi maksud tu Allah nak ceritakan bila kata mubtada maknanya dia kena baris dia kena ada alif lam kan. Al maradu fi qulubihim. Dia tak kena, dia tak boleh tu boleh tapi maksud dia penyakit itu di dalam hati-hati bagi mereka. Tapi bila kata gunakan isim dengan nakirah ni, maksud dia fi qulubihim terdapat suatu penyakit. Suatu penyakit. Maknanya ada, kita tak tahulah. Dan boleh juga memberi maksud bermacam-macam. Maksudnya
suatu penyakit tu macam-macam jenis. Nah, kita yang tak tahu apa dia. Dia Betul. ada perbezaan dari segi maksud dah kat situ. Tapi yang sekarang ni yang paling penting untuk kita buat, bila kita nampak ni macam kita tahu tadi, okey, tengok skrin fi qulubihim ni kita tahu dia ni yang syibhi jumlah, ni ayat tidak lengkap. Tetapi bila ada je isim berbaris dhammah di dalam struktur tu macam ni, maknanya dia ni terus menjadi ayat ni, menjadikan ayat ni lengkap semula. Dia lengkap balik. Dah lengkap. Jadi terjemahan kita tambah ada ataupun terdapat. Bila ada isim nakirah berbaris tanwin ataupun isim nakirah lah selepas pada syibhi jumlah macam ni, maknanya kita tambah ada ataupun terdapat. Ayat ni ayat lengkap. Ayat namaan. Dia bukan ayat tidak lengkap. Maksudnya kalau setiap kali kita jumpa sim nakirah, kita akan tambah ada atau terdapat. Tengok kat mana dia kita jumpa dia tu juga. Kalau macam ni, kata tengok kod dia tu mubtada muakhar kan, mubtada yang dikemudiankan, bolehlah kita bubuh ada atau terdapat. Dia sepatutnya mubtada dekat depan tapi dekat belakang. Bolehlah kalau puan faham tu macam gitu, buat masa ni boleh. Tapi nanti kena semak juga. Betul tu, betul. Betul lah. Betul. Betul. Biasanya dia lengkap lah. Dia mesti lengkap lah tu. Kadang tak semestinya dhammatin kadang-kadang dia boleh juga jadi macam isim tu marfu' lah. Contoh mukminun, tiba-tiba ada mukminun kat belakang. Maksudnya Ini dia ayat lengkap ni. Fi qulubihim ayat lengkap maraton. Ni lengkap. Cerita dia kita punya latihan ni nak tengok ayat ni lengkap ke tidak. Semua ni lengkap. Sebab ada isim marfu', ada isim berbaris dhamma dalam tu. Tak lengkap. Tak lengkap. Tak ada. Semua baris kasrah. Semua kasrah. Dan dimulai dengan harfu jar. Okey. Ni lain. Ni ada yang marfu'. Tinggilah. Okey, seterusnya kita tengok dalam contoh ayat 25, kita ambil daripada kanan ni. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi ni ayat namaan ke ayat kerjaan ke? Ayat Namaan. Namaan. Sebab ada dia mulakan dia tu dengan ada isim. Baik, kita terjemahkan. Allah Yes. ia membalas balik. Allah Ia membalas balik membalas balik. Panjangnya. Kenapa tu? Tapi memang betul. Itulah maksud dia. Membalas balik olok-olokan. Bagi mereka. Dengan mereka. Dengan mereka. Jadi macam tu. Jadi ayat lengkap. Allah ia membalas balik olok-olokan. Sebenarnya kalau kita terjemah, kita tak terjemah B ni, kita boleh terjemah dia juga salah satu lagi akan. Sebab B ni yang menunjukkan maksud ni terus jadi membalas balik ni. Macam ada unsur kat situ. Tapi kalau kita tak nampak lagi tak apa, don't worry Ini kadang-kadang siapalah for the benefit of those yang dah lalui. Ni add on sikit tambah. Okay, yang ni yastahzi'u bihim. Ni ayat apa? Ia membalas balik. Kerjaan. Ayat kerjaan. Dalam ni ada ayat kerjaan pula. Jadi sebab ada fi'il. Yes. Ni kira So, macam ni ia lah tadi. membalas balik. Kira dia kita ayat ni satu ayat yang sempurna tapi dia masuk pula, dia jadi khabar kepada, tapi kita tak boleh cakap khabar. Dia masuk kepada ayat yang sebelum ni tadi. Ayat yang sama tapi dalam tu ada ayat yang di-embedkan. Embedded sentence. Sentence in sentences. A sentence in Ustazah nak tanya sikit. Boleh. Yang ayat yang tadi tu Allahu yastahzi'u bihim ni, Allah di sini ada betul tak mubtada? Betul. Betul kan dia mubtada pasal dia dhammah. Betul. Betul. Yastahzi'u bihim ni
adalah khabar bagi Allah itu ya Ustazah. Betul. Betul. Tapi dia tak panggil khabar. Kita panggil dia fi'il mudhari' kan. Kat bawah ni ikut dia. Sebab ni dipanggil khabar dengan jumlah fi'liyah. Ni khabar yang macamnya mana kompleks sikit Bentuk. lah. Khabar jumlah fi'liyah. Khabar dalam bentuk ayat. Khabar Oh, dalam bentuk ayat. Dia tetap khabar tapi jenis khabar dia adalah ayat kerjaan Ya. fi'il. Betul. Kalau mungkin pernah dengar, ini dipanggil khabar ghair mufrad. Kalau pernah. okey. So khabar tu yastazi'u tu khabar lah. Tapi kita tak boleh cakap dia macam gitulah. Dia khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey. Dia khabar dalam bentuk Jumlah jumlah fi'liyah. Okey. Kita tak boleh macam and dia khabar je. Sebab dia Okey. tak akan buat macam tu. Tapi kalau i'rab ialah I'rab kita kalau i'rab kita i'rab fi'il mudhari' lah. Fi'il mudhari'. khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey. Khabar specifically nama dia ialah khabar ghair mufrad. Tapi kalau saya kata yastazi'u bihim, kalau masukkan bihim sekali tu boleh katakan semua khabar. Tak. Tak boleh juga. Yalah semualah tu. Ini Okey. maknanya khabar tu yastahzi'u bihim tu itulah dia khabar ghair mufrad tadi. Tapi kalau saya masukkan bihim Tak. Dia cakap dia dalam ayat. Dia maknanya khabar dia tu berbentuk ayat. Kalau bihim dia jadi ayat tak lengkap lah. cantum apa ni? Yastazi'u bihim sekali. Ya. Boleh ayat. Boleh lah. Boleh. Macam ni ayat kerjaan. Jadi kita dah terjemah tadi, ia membalas balik uluk-ulukan akan mereka ataupun dengan mereka. Ini ayat kerjaan. Ayat ni bihim, kalau jumpa bihim je ayat Tak kita lengkap. Tak. Dengan Tak mereka. Dengan mereka. Ayat tak lengkap. Betul. Okey, cuba kita tengok yang ni. Ini latihan dia tambah sikit ni, tu je. Innahum humul mufsidun. Jadi ayat apa? Ayat namaan. Terjemahkan. Sesungguhnya Mereka Okey, sesungguhnya betul mereka adalah mereka adalah adalah orang yang membuat kerosakan. adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Membuat kerosakan. Sebab khabar. Sebab dia khabar. Kalau khabar kita tambah adalah. Kalau khabar ditambah adalah. Mubtada muakhar baru kita tak tambah. Ni mubtada. Maknanya dia ni kan, dia ada ayat ni ialah okey, ini satu ayat lengkap, ayat namaan. Lepas tu ayat namaan ni dimasukkan ke dalam ayat namaan yang lebih besar lagi lah. Home ni. Home. Okey, tengok warna tu. Jadi saya buat macam tu. Ni ayat yang utama dia. Home tu. Jadi home tu ayat yang besar. Dalam ayat humul mufsidun tu ada lagi satu ayat yang kecil sikit. Iaitu humul mufsidun. Ada lagi satu Dia sebab dia penekanan nak bagi tahu inna sesungguhnya tu sebab dia 2 kali tu. Betul ke? Ada penegasan kepada dua kali lah. Satu dengan inna ni. Kemudian dengan mengulang ayat tu tadi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang buat kerosakan itu. Sama. The same one. Penegasan, emphasis. Okey, ni ayat apa? Namaan. Ayat Namaan. Jadi terjemahannya ulaika Mereka itu tambah khabar adalah tambah adalah orang yang okey tadi telah membeli oleh mereka akan kesesatan. Tu yang saya nak dengar. Kita belajar ni kita buat akan oleh tu. Itulah pelajaran nahu ya. Pelajaran nahu tu menambah tu. Jadi kita bukan agak-agak
Maknanya kita bukan menyangka-nyangka je, oh dia macam ni kot, macam ni kot. Kalau dalam terjemahan perkata yang ada setakat ni, yang kat luar tu, dia tidak memberikan kita terjemahan dalam bentuk nahu tu. Jadi dia semua lebih kepada perkataan tu bagi kosakata. Bukanlah tak bagus. Okey, kosakata, tapi kita belajar nahu, jadi kita kena gunakan apa yang kita dah belajar supaya kita lebih yakin dengan terjemahan kita tu. Terjemahan yang betul. Azallahumma syaitanu. Ya, betul. Jadi ni ada macam dua. Dia masukkan ayat tu. Ada soalan? Tak ada. Macam dengar ada seorang bercakap. Okey, kita cuba tengok ayat ni panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Oh, ni panjang sikit. Lengkap ke tak lengkap? Lengkap. Lengkap Ustazah. Ayat apa? Ayat kerja. Ayat kerjaan. Yes, ayat Kerjaan. tapi dalam tu ada banyak ayat, ada ayat namaan, ada syibih jumlah. Okey, jadi cuba kita tengok. Kita cuba terjemahkan. Fa, Maka. Allahu Akbar. Sekejap Lalu. Kat sini, kerana selepas ni adalah fi'il madhi, jadi kita terjemahkan fa ni sebagai lalu. Lalu. Azalla. Telah. Good. Telah menggelincirkan. Menggelincirkan. Siapa? Oleh ia. Oleh ia dulu Cik Iman. Oleh ia dulu. Oleh mereka berdua. Telah digelincirkan oleh ia huma. Tambah apa? Akan mereka berdua. Oleh syaitan. Yes, oleh syaitan. Tu nak dengar tu. Oleh syaitan. Nampak tak dia jauh sikit? Tak immediately selepas fi'il. Oleh syaitan. Syaitan itu pun boleh. Syaitan itu sebab alif lam. Anha. Darinya. Okey. Daripadanya boleh, darinya pun boleh. Daripadanya. Lalu. Akhraja. Fi'il madhi. Telah. Mengeluarkan oleh ia. Ini mengeluarkan oleh ia mereka berdua. Yes, akan mereka berdua daripada apa yang adalah arti fi'il madhi nakis. Tambah adalah mereka berdua di dalamnya. Macam tu. Tapi kena tulis balik le. Tulisan saya macam cacing tu. Okey. Lepas saya kata apa tadi? Bila kita terjemah, especially bila ayat-ayat yang panjang ni, kita baca balik semula. Lalu telah menggelincirkan oleh ia akan mereka berdua oleh syaitan daripadanya. Nya ni, tengok nya ni ha ni. Jadi kita kena rujuk balik. Kenapa ha? Kenapa bukan hu? Walaupun kita terjemah, ini yang selalu kita tak perasan. Nak terjemahnya ni, dia merujuk pada siapa? Daripadanya. Lalu telah mengeluarkan oleh ia akan mereka berdua daripada apa yang adalah mereka berdua di dalamnya. Baik. Alhamdulillah. Objek. Maf'ulun bih. Objek. Ni ke? Cik Wan. Akan ni objek lah. Kita nak cakap dia tu yang kena buat tu. Siapa yang mengeluarkan mereka berdua? Syaitan. Syaitan ni mengeluarkan mereka, menyebabkan mereka terkeluarlah dalam
Itu maf'ulun bihi Ustazah. Huma ni maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bihi kan Ustazah. Maf'ulun bih. Kita tengok macam ni lah. Ni yang warna hijau ni fa, ata, fi'il madhi, warna merah. Huma ni maf'ulun bih. Nampak kat sini pun dah boleh dah tambah akan. Tambah akan. Akan mereka berdua. Akan mereka berdua. Tak boleh cakap oleh mereka berdua. Salah. Kalau kita bubuh oleh mereka berdua dah terus. Ayat kita tu dah salah. Balik. Salah terjemah lah. Kalau salah terjemah nak buat apa? Istighfar dulu. Lepas tu buat balik. Biasalah. Kena buat. It's okay. Salah ke? Kalau kita berdosa ke? Kalau kita asyik salah je ni. Salah berdosa ke? Dalam keadaan kita belajar, kita Sallallahu Alaihi Wasallam kata orang yang tergagap-gagap. Tergagap-gagap ni tengah belajar ni, tersalah sana, tersalah sini, tersadung situ, terkehil lah, terberhenti. InsyaAllah 2 pahala. Kata tergeliat lidah lah, panjang sangat lah. Apa pun kita istighfar dulu, nanti Allah bagi kita insyaAllah. Jadi ni semua kita orang yang tak. Kata Nabi SAW, orang yang tergagap-gagap, menyebutnya. Kita lah tu. Jadi dapat 2 pahala. Tak ada pun kata dosa. Tapi kalau sengaja tak nak belajar, tak nak teruskan, itu boleh jadi dosa. Jadi orang yang engkar. Na'udzubillah. Baik, kita tawakuf dulu kelas kita hari ini. Besok insya-Allah kita akan sambung. Maknanya kita dah habis lesson, tinggal pelajaran. Esok merupakan hari terakhir kita punya program Ramadan ni. Jadi esok kita akan cuba buat as much as possible daripada muka surat Fatihah tu, daripada Fatihah sampailah muka surat 4. Saya harap kita dapat habiskan sekurang-kurangnya sampai muka surat 4. Kita akan terjemah bersama-sama ya. Baik, alhamdulillah. Saya stop dulu recording ni ke? Nanti record lain. Boleh je. Okey. Saya stop dulu, saya habiskan kelas ni dan kemudian kita akan sambung program seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.